Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudari ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua kembali dalam kuliah tafsir Al-Quran ini. Mudah-mudahan akan memberikan kepada kita input baru. Mudah-mudahan dapat memberi peringatan kepada diri kita yang sering lupa ke arah nak mempertingkatkan amalan kita menuju ke destinasi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah tujuan kita dihidupkan di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah ini selepas kita tamat membicarakan sebelum ini surah An-Nas, surah yang menceritakan tentang perlindungan yang perlu kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis makhluk, iaitu manusia dan juga jin ataupun syaitan. Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang baik, tetapi datang syaitan untuk mengganggu, mengujinya, mengajaknya agar terpesong daripada motif kehidupan yang sebenarnya. Lalu bertindaklah dia menjadi duta ataupun wakil kepada syaitan, mengajak manusia yang lain juga untuk sesat ataupun menerima berbagai bentuk ujian dan musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan bincangkan satu surah yang istimewa, surah yang duduknya sebelum surah An-Nas, iaitu suratul Falaq, surah yang pendek, dan saya meyakini kebanyakan daripada kita sudah pun menghafaznya dan sering bacanya dalam salat-salat yang kita kerjakan. InsyaAllah saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada terjemahannya dan seterusnya diikuti dengan tafsiran kepada ayat-ayat yang dibacakan itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Maksudnya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghempus pada tangkal-tangkalnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Adalah menjadi adab kepada kita semua untuk membaca kitabullah. Antara amalan yang perlu kita lakukan iaitu kita berta'awuz. Berta'awuz artinya membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka isti'azahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab beliau bertajuk Adab Hamalatil Quran, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menyenaraikan di antara adab yang perlu diambil berat sebelum membaca Al-Quran, iaitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kadang-kadang ada pendapat mengatakan bila kita membaca di tengah-tengah surah, tidak perlu kepada bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu kepada basmalah, tetapi Al-Imam An-Nawawi mencadangkan supaya kita tetap membacanya untuk mengambil berkat daripada kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang mulia itu. Artinya sebelum membaca apa-apa ayat daripada Al-Quranul Karim, kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, melainkan pada surah Taubah sahaja. Dan perkara yang sama juga dijelaskan, disetujui oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kembali kita berbincang tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Yang dimaksudkan di sini
ialah waktu sebelum daripada terbitnya matahari. Ataupun dalam setengah pendapat yang lain, waktu sebelum daripada terbitnya fajar. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah ini merupakan surah Makkiyah yang telah pun kita bincangkan sebelum daripada ini menurut perspektif kajian ulama ulumul Quran, bahawa Al-Makkiyah merujuk kepada tempoh masa, iaitu tempoh sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Surah Al-Falaq merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama surah An-Nas untuk mengajar Nabi SAW tentang perlindungan diri. Bagaimana untuk menjaga diri daripada perkara-perkara, daripada ujian-ujian, daripada musibah-musibah yang bersifat sihir. Sihir merupakan satu perkara yang bercanggah dengan akal, yang menggunakan syaitan sebagai wasilah, menggunakan syaitan sebagai perantaraan, menjadikan syaitan sebagai khadim ataupun yang memberi khidmat untuk tujuan-tujuan yang berasaskan kepada syahwat. Perkara ini dirujuk kepada ayat 102 suratul Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab tuhmahan orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Sulaiman yang mengajar ilmu sihir kepada manusia. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan membincangkan ayat ke-102 daripada suratul Baqarah ini. Walau bagaimanapun dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi SAW. Kenapa Allah SWT turunkan surah ini? Menurut Al-Imam Ibn Kathir, satu ujian telah berlaku kepada Nabi SAW. Satu musibah telah berlaku kepada Nabi SAW. Iaitu Nabi SAW telah pun disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam ini telah menggunakan kepakarannya berhubung dengan jin dan syaitan untuk menyebabkan satu penyakit menimpa Nabi SAW. Sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW tidak mampu mengingat apa-apa yang telah dilakukannya. Sehingga berada di rumah isterinya pun baginda SAW tidak ingat. Cuma yang Allah memelihara ialah Al-Quran yang ada dalam diri Nabi SAW sahaja. Kerana perkara tersebut menjadi satu masalah sekiranya tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia menyebabkan Nabi SAW terlupa beberapa perkara yang telah dilakukan oleh baginda SAW. Sehinggalah turunnya ayat ini lalu dibacakan Nabi SAW, diajarkan kepada para sahabat, dan Nabi SAW kemudian memerintahkan Sayyidina Ali untuk pergi ke sebuah perigi yang telah pun diletakkan sikat dan juga telah pun diletakkan mentera-mentera tangkal sihirnya ke dalam perigi tersebut. Lalu Sayyidina Ali mengeluarkannya dan membuangnya dan membawa kepada pulih Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Nabi SAW terbaring dan didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail mengatakan bahawa hamba Allah ini, Nabi Muhammad yang mulia ini telah pun disihir. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kita melalui kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, berbagai perkara yang kita lalui yang tidak mampu kita tafsirkan dengan fizikal kita, yang tidak mampu kita lakukan eksperimen untuk membuktikan kebenarannya. Kerana banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu kita fikirkan, tidak mampu kita lihat, tidak mampu kita rasai. Demikian juga sihir merupakan satu ujian yang berlaku dalam kehidupan kepada orang-orang tertentu dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin daripadanya, dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Jadi menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan-kejahatan yang disenaraikan ini. Antara kejahatan yang dimaksudkan di sini ialah Allah Subhanahu wa taala minta kita perlindungan, meminta kepada kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada waktu subuh, daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Lumrahnya waktu subuh, waktu malam merupakan waktu yang begitu menakutkan. Allah yarham Profesor Dr. Hamka ketika menjelaskan ayat ini, menjelaskan waktu malam mengundang berbagai bentuk ketakutan. Betapa tidak saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Waktu malam berlakunya rompakan, waktu malam berlakunya kebakaran, waktu malam berlakunya berbagai perkara yang menakutkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan waktu malam untuk waktu rehat,
tetapi di sana ada berbagai kemungkinan kejahatan itu boleh berlaku. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara seperti ini. Selepas kita berikhtiar, maka kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut di sini dari kejahatan makhluk-makhluknya, kerana pada waktu tersebut, seperti yang telah disebutkan tadi, berbagai kejahatan boleh berlaku kepada kita. Waktu malam disebut dalam sesetengah kitab mengatakan bahawa waktu bergeraknya berbagai bentuk jin dan juga syaitan. Itu sebab dianjurkan kepada kita apabila kita mendengar bunyi anjing pada waktu malam, salahkan anjing. Dalam hadis sahih menjelaskan kepada kita supaya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjelang waktu maghrib dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW mengajar kita supaya kita meminta agar anak-anak kita semua dimasukkan, didudukkan dan bersama dengan mereka, dan kemudian tutuplah pintu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syaitan berkeluar pada waktu itu, syaitan bergembira pada waktu itu, syaitan berpesta pada waktu itu, dan syaitan ini tidak akan dapat membuka pintu yang telah dikuncikan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bercerita tentang syaitan ini merupakan satu hakikat yang tidak dapat kita nafikan. Syaitan, jin, iblis merupakan satu kategori makhluk yang kebanyakannya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh dikatakan keseluruhannya mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini jelas dalam dialog Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka ketika dihalau keluar daripada syurga kerana gagal mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana engkar pada suruhan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hakikat yang kita lihat dalam kehidupan pada hari ini ialah syaitan ini kerjanya terbahagi kepada dua. Yang pertama, menyesatkan manusia, mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara maksiat supaya mereka ini akan bersama-sama dengan mereka, menemani mereka untuk memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syaitan ini kerjanya untuk mengganggu manusia, untuk menyebabkan suatu kesakitan kepada manusia, sampai dikatakan dalam hadis Nabi SAW ketika turunnya surah Al-Jin, Nabi SAW bersama dengan sahabat yang terkemuka Abdullah bin Abbas, Nabi telah mengajak Abdullah bin Abbas untuk berjumpa dengan golongan jin. Nabi SAW mendudukkan, meminta Sayyidina Ibn Abbas duduk di sebuah tempat. Lalu Nabi SAW memagarnya dengan garisan yang dibuat oleh Nabi SAW dan bersabda kepadanya, janganlah engkau keluar dari kawasan ini, ditakuti kamu akan disakiti oleh jin-jin yang datang itu. Lalu Nabi SAW pun membacakan kepada mereka surah Al-Jin. Dan perkara ini juga akan kita bincangkan dengan panjang lebar pada kesempatan yang akan datang. Walau bagaimanapun, semua ini menjadi bukti kepada kewujudan jin. Walaupun dia tidak disenaraikan dalam rukun iman, percaya kepada jin. Jangan kita mandai-mandai pula mengatakan bahawa jin masuk dalam rukun iman. Sebenarnya dia perkara yang berkaitan rukun iman inilah perkara-perkara yang mempunyai kaitan langsung dengan mutu kualiti ibadah yang kita kerjakan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara lain merupakan perkara-perkara yang wajib dipercayai juga, tetapi tidak disenaraikan sebagai teras, dan dia termasuk dalam perkara yang gaib sebenarnya. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kenapa difokuskan dalam ayat ini dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tangkal-tangkalnya? Berkata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Munir, bahawa seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, waktu malam ialah waktu yang penuh dengan ketakutan. Waktu malam menjanjikan macam-macam kebimbangan. Dan selain daripada itu, yang biasanya disebut wanita-wanita tukang sihir kerana kebanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir mempunyai kaitan rapat dengan golongan wanita. Disebutkan dalam pandangan dikemukakan oleh beliau bahawa menerusi kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa kebanyakan orang yang rajin berkunjung kepada tukang-tukang sihir merupakan golongan perempuan. Ini termasuklah mereka yang menghadapi masalah dengan suami. Ini termasuklah mereka yang menghadapi keadaan rumah tangga yang tidak menentu. Ini termasuklah dengan mereka yang ingin
mencari kelebihan yang tertentu, untuk menjadi lebih jelita sebagai contohnya, untuk mendatangi golongan-golongan yang mampu memberikan kepada mereka kecantikan dengan susuk dan sebagainya, dengan minta bantuan daripada jin, syaitan dan macam-macam perkara yang lain. Apapun yang dimaksudkan oleh Allah SWT ini semua bentuk kejahatan yang berlaku disebabkan sihir dan juga syaitan. Dan yang terakhir sekali dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Itu sebab saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di samping kejahatan malam, di samping kejahatan waktu sebelum subuh, di samping kejahatan wanita-wanita yang menjadi ejen kepada sihir, dan kemudian kejahatan orang-orang yang dengki. Dengki walaupun tidak mempunyai kekuatan yang mampu menyebabkan hilangnya nikmat daripada seorang yang dengkinya, tetapi diimbangi dia akan terjebak melakukan buatan sihir untuk memuaskan nafsunya. Sebagai contoh, seorang yang mempunyai kelebihan keuangan tidaklah dinasihatkan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Orang yang kaya janganlah menunjuk-nunjuk kepada orang lain, kerana perkara ini dibimbangi menyebabkan timbul rasa hasad kepada orang yang tidak dikurniakan nikmat begitu rupa. Mungkin akan menyebabkan mereka berjumpa dengan ahli-ahli sihir. Mungkin boleh menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang lain kerana perasaan hasad yang ada dalam diri manusia. Al-maklumlah manusia ini merasa tidak senang fitrahnya apabila melihat orang lain lebih hebat daripadanya, melainkan orang-orang yang mampu mengawalnya, yang dapat menjaga sifat-sifat mazmumah daripada menguasai diri. Dan perkara ini perlulah kita pelajari dalam ilmu tasawuf. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan surah Al-Ikhlas, yang juga mempunyai kaitan yang rapat dengan surah sebelum ini. Bagaimana kita nak menangani masalah-masalah berkaitan dengan jin, syaitan dan manusia di bawah ruang lingkup, di bawah lembayung Al-Quran, merupakan satu nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah SWT sebagai satu risalah, sebagai satu mesej yang cukup jelas isi kandungnya, membawa kita ke jalan yang lurus sekiranya kita memahami dan mentaati dan mengamalkan segala yang dituntut di sebalik ayat-ayat yang mulia ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.